Saya selalu ingatkan diri saya dan juga kawan-kawan yang pergi umrah tentang satu hakikat, iaitu apabila kita pergi ke Mekah, perkara yang kita cari ialah keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak cari Tuhan di Mekah kerana kita dah jumpa Tuhan, kita dah kenali Tuhan. Jika kita panggil Allah Azza wa Jalla di sini, maka Allah Azza wa Jalla tetap menyahut panggilan kita. Tidaklah mesti syarat untuk menemui Tuhan mesti ke Mekah. Jika itu menjadi syarat, ramailah orang miskin tak dapat menemui Tuhan. Tapi kita pergi ke Mekah kerana itu suatu ibadah. Nabi SAW suruh kalau kita pergi ke suatu tempat, maka kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku pohon perlindungan dengan Allah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Maka mudah-mudahan kita tak terkena binatang bisa, tak kena apa-apa tempat yang kita turun. Terutama kita pergi ke hotel, kita turun ke hutan, ke gunung dan seumpamanya. Kadang-kadang manusia, kejahatan binatang bisa, kadang-kadang jin dan syaitan yang kita tak tahu. Lalu kita kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang kita selalu baca dalam hadis. Tak apa, saya nak cerita sikit tentang Mekah pasal selalu tuan-tuan juga pergi dan saya ambil kesempatan cerita. Apabila kita pergi ke Mekah, kita tengok ramai orang boleh pergi Mekah, sebab sekarang orang ada duit dan ramai juga orang duduk di Mekah. Kadang-kadang dia tipu kita di Mekah, kita kena tipu di Mekah. Adakah semua orang yang pergi ke Mekah mesti mendapat berkat? Tentu tidak. Tapi orang yang pergi ke Mekah kena mencari limpahan kurnia Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan dia mendapatnya. Manusia, Allah Azza wa Jal, saya telah sebut banyak kali, Allah Azza wa Jal itu boleh ditemui di mana-mana. Wa huwa Allahu fis samawati wal ard. Dialah Allah yang berada di langit dan bumi. Maksudnya bukan zat Allah tu berada di mana-mana, tetapi bermaksud ilmu Allah, pengetahuan Allah. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada kamu daripada urat tengkok kamu sendiri. Dekatnya Allah dengan kita. Makcik hak tak ada duit nak pergi Mekah, dia panggil ya Rab, sampai panggilan dia. Orang tanya Ali bin Abi Talib, jauh mana langit dan bumi? Ali bin Abi Talib kata sedekat doa yang mustajab. Sedekat doa yang mustajab. Satu orang kata ya Rab, sampai dah antara langit dan bumi. Allah menciptakan manusia ini daripada dua unsur. Ini yang kadang-kadang manusia miss dalam nak faham. Pertama, manusia ini ada unsur spiritual dia, ruh. Ruh tak perlu makan, ruh tak perlu minum. Tapi Allah Azza wa Jal menempatkan ruh di dalam jasad. Jasad dia bersifat ardi, dia bersifat bumi, dan dia berinteraksi dengan bumi. Dia berinteraksi dengan bumi. Maka jasad perlu makan, jasad perlu minum, ruh tak perlu. Ruh tak perlu. Sebab itu bila agama datang, agama balance, dia jaga dua-dua kepentingan ni. Dia suruh kita makan, dia suruh kita minum, tapi dia tak benarkan kita makan dan minum yang merosakkan ruh, yang merosakkan unsur kerohanian kita. Maka kita makan, kita minum dengan kadar dia menetapkan yang halal dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apabila kita hidup dalam dunia,
kita berurusan dengan dua perkara ni. Kita jaga ruh, kita jaga jasad. Sebab itu saya selalu sebut, bila kita mati, kita tak, walaupun ruh sudah tidak ada dalam jasad, hakikatnya jasad tak rasa apa dah, tapi kita tak boleh ambil tubuh kita ni, kawan kita mati hampir basuh dah, kita nak mandi pun elok-elok, angkat elok-elok kan. Kita kalau tak ambil dia buh orang washing machine basuh, yang penting rata sudah lah. Tak, kenapa kita mandi dia, kita kapan dia elok-elok, kita wangi. Di samping ia amalan ta'abbudi, dia benda yang disuruh oleh agama, dan kita tak patah-patahkan dia, kerana kita menghormati ruh dia. Jasad dah mati tapi ruh tidak. Ruh tidak mati, ruh masih hidup. Ruh masih hidup, ruh masih tahu apa yang berlaku jasad. Kita bersosial, kita berinteraksi, kita berhubung antara satu sama lain, kerana ruh dan jasad. Ruh kadang-kadang ajaib. Kita duduk di rumah kita hati tak sedap, rupanya ada masalah mak kita ataupun ayah kita, adik kita, anak kita di kampung ataupun di bandar. Jasad tak dapat information, tapi ruh tersentuh. Ruh tersentuh. Unsur ruhi ini Allah Azza wa Jal jadikan ruh dalam jasad. Ruh, jasad hancur tapi ruh tidak lupa. Bahkan ruh membawa memori, ruh membawa kenangan yang lama. Sebab itu di dalam Quran cerita bila orang masuk syurga, kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihat. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka kata hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka ahli syurga, duduk dalam syurga, diberi, Allah bagi buah, dia kata makan buah, dia kata buah ni pernah makan dah di dunia dulu. Wa utubihi mutasyabihat, diberi yang sama, bukan sama pada rasa, sama pada rupa. Siapa yang ingat? Jasad dah hancur, yang ingat apa? Ruh. Ruh ingat. Maksud bila mati, ruh bawa semua maklumat. Kita kata ingatan di mana? Di otak kita, tapi ruh tak ada dalam bentuk otak, tapi ruh ingat. Kalau ruh ingat buah rambutan dan durian, kalau ruh ingat buah apple, ruh mesti ingat kawan dia, ruh mesti ingat anak isteri dia, ruh mesti ingat ayah dia, ruh mesti ingat semua ni. Jasad mati, ruh tidak mati. Bila kita kembali pada akhirat, kita ingat, oh entah pernah main IQ dulu anak pergi mengaji dengan entah, dulu anak entah jumpa dengan anak, dulu entah tolong anak. Ruh tak lupa. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Qayyim, maka bila kita bagi salam kepada ahli kubur, kita tak bagi salam pada batu dan kayu, kita beri salam pada yang hidup, iaitu ruh. Kata Nabi, idza kana ya'rifu fid dunya qala hadzal ladzi a'rifuhu fid dunya fulan wa fulan. Dalam hadis Abu Daud, jika dia kenal di dunia, dia kata ni aku kenal ni, dia Bang Kalim ni dulu baik dengan aku kenal dia. Ruh kenal, ni anak aku datang, ni ibu aku datang. Ruh tahu. Ruh masih, walaupun dia tak dapat, kita tak tahu apa yang dia cakap dengan kita, tapi dia masih tahu sebahagian daripada gerakan. Anak-anak Abdullah bin Rawahah kata, Abdullah bin Rawahah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Abdullah bin Rawahah kata, kami malu nak buat maksiat, takut Abdullah bin Rawahah tahu, kerana dia dah Abdullah bin Rawahah syahid dalam peperangan Tabuk. Pasal pak dia orang saleh, pak dia orang saleh. Oleh kerana manusia ini hidup dalam dua bentuk, dua gabungan ruh dan jasad. Dia meraihkan ruh dan meraihkan jasad. Ruh mengerti Allah Azza wa Jal laisa kamitslihi syai'. Allah Azza wa Jal tak memerlukan perantaraan. Allah, manusia berhubung dengannya. Tetapi jasad
Jasad dia kadang dia memerlukan sesuatu yang dapat dia sentuh, dia nak pegang. Maka di atas kekeliruan jasad ini, tak dapat menguasai alam, tak dapat menguasai unsur ruh. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ramai orang pergi buat berhala, pergi pegang berhala, pasal yang tu jasad mau. Dia nak tengok Tuhan tu kena duduk depan. Yang tu kadang-kadang pergi cari orang saleh, pergi sembah. Yang tu kadang-kadang buat berhala. Tapi agama tidak ignore benda ini keseluruhan. Agama tahu bahawasanya jasad inginkan sesuatu yang boleh disentuh. Allah Azza wa Jal maka melimpahkan kurniaannya kepada beberapa tempat sebagai diberkati, bukan untuk disembah, tapi kerana jasad ingin sentuh. Maka dilimpahkan kurniaan keberkatannya di Mekah, diwujudkan Kaabah melalui arahannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh ja'alna baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ketika kami jadikan al-bait, kami jadikan Kaabah itu tempat manusia kembali dan aman, dan ambillah kamu makam Ibrahim sebagai musalla, sebagai tempat salat kamu. Maka manusia bila pergi, walaupun dia dah sembah Allah, tapi bila dia masuk ke Masjidil Haram, dia tengok Kaabah, dia rasa semacam satu perasaan datang pada dia, itu bukan Tuhan, tetapi itu hanya tempat limpahan keberkatan Tuhan. Bila dia tidak ada akidah yang jelas seperti salafus salih, dia pergi sana, dia keliru, dia rasa yang tu pula macam duk bagi kekuatan kat dia, bukan Allah. Sebab itu yang pergi dulu koyak kelambu lah, cungkir dengan jari, garau-garau sikit, bagi pasiak tu masuk dalam tangan dia kalau boleh, ambil serban dia, tenyeh-tenyeh, pasal dia rasa tempat tu yang bagi dia kuat. Dia dah macam nak memberhalakan. Dia salah faham tentang agama yang meraihkan kehendak jasad, tapi ia tidak boleh silap tentang konsep tauhid. Bila manusia tengok tempat tu, manusia rasa feeling semacam, tapi dia kena ingat tempat tidak ada apa-apa, tapi hanya limpahan Allah Azza wa Jal kepada tempat untuk diberkati. Maka ketika dia berdoa di Kaabah, dia duduk di multazam, dia meminum zam-zam, dia kena ingat semuanya yang memberi itu tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Tuhan yang pada tangannya kerajaan. Bukan batu tu berkat, batu itu hanya batu yang disusun oleh Ibrahim. Bahkan lantai yang ada sekarang ni, lantai yang dibuat baru oleh kerajaan sekarang. Sekarang kita pergi construction penuh keliling Baitullah. Tetapi keberkatan yang Allah limpahkan itu tidak ada di tempat lain. Itu saja. Bagaimana Allah memberkati Ramadan, waktu yang berkat, dia memberkati Mekah, dia memberkati air Zam-Zam. Maka kita mencari keberkatan Tuhan, hati kita meminta pada Tuhan, bukan bergantung pada benda itu. Bila orang salah, dia minum air Zam-Zam, dia rasa air ni nak bagi dia kuat, nak bagi jadi, dia lupa menggantungkan hati pada Allah, lalu dia minum tak jadi apa, orang lain minum jadi. Salaf dulu minum jadi, kita minum tak jadi. Bila dia pergi ke Kaabah, dia rasa macam Kaabah punya power main kat dia. Dia lupa dia dah lama menyembah Allah, dia tidak menyembah Kaabah, dia hanya tawaf mengelilingi Kaabah, dan itu tempat yang diberkati. Konsep tauhid ini yang dibawa oleh para anbiya untuk kita faham. Sebab tu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Dan ini perlu dipahami bila kita memahami unsur-unsur yang macam ni. Bila kita pergi, setengah orang kadang-kadang dia dok kagum, wih hebatnya, macam mana boleh hitam kelambu Kaabah ni, kelambu baru, dia tiap-tiap tahun dia tukar, 2 tahun sekali ada kilang kelambu pun dia buat situ, dia hitamkan. Yang hebat ialah keberkatan yang Allah.
Sebab itu bukan semua orang pi dia dapat apa-apa. Melainkan apabila dia pi dengan akidah yang betul dan berdoa dengan cara yang betul, maka mustajab untuk dia. Tapi kalau dia di sini keyakinan pada Tuhan tak ada, dia pi ke sana, dia duk rasa macam tempat tu duk bagi mai kat dia. Dia silap, lalu dia pulang dengan perkara yang kosong. Ini benda yang kita kena tahu. Sebab maka agama ra'i kita pergi